Bismillahirrahmanirrahim. لكن الله يشهد بما أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. Akan tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Anzalahu bi'ilmihi, Allah menurunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, dan malaikat juga turut menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran ini. Ayat sebelum ini menyatakan Rasul-Rasul diutus Allah untuk membawa berita yang baik dan berita yang buruk, untuk menyampaikan berita syurga, berita neraka, balasan bagi orang mukmin, balasan bagi orang saleh. Ini tujuan kebangkitan Rasul. Kebangkitan ini adalah serasi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya Rahman dan Rahim. Padahalnya jika Allah Subhanahu wa taala beri akal saja, akal, fungsi akal sudah cukup untuk manusia mencari kebenaran dan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup. Tetapi untuk membantunya dibangkitkan Rasul supaya lebih cepat manusia, dan manusia tidak susah mempergunakan akal melalui jalan yang lebih sulit untuk menemui kebenaran. Allah bangkitkan Rasul supaya manusia tidak ada hujah lagi. Jika dia dimasukkan ke neraka, dia tidak akan mempersalahkan orang lain, dia mempersalahkan dirinya sendiri yang tidak mengikuti panduan Rasul. Tidak ada pihak lain yang salah. Padahal jika dia telah hidup di sini, dia akan mencari jalan-jalan yang selamat untuk sendirinya. Tak payah seorang yang melebuh raya, dia memerhatikan kepada petanda jalan. Cukuplah dia berhati-hati, pandulah motorkar jangan laju, jagalah motorkar baik-baik supaya dia layak digunakan bagi menjaminkan keselamatannya. Tapi tidak, supaya keselamatannya lebih terjamin lagi, diadakan berbagai-bagai kemudahan. Namun begitu, manusia seringkali melakukan kesalahan. Sekalipun petanda-petanda jalan ada, sekalipun Rasul-Rasul dibangkitkan kepada mereka, namun masih ada manusia yang kafir. Apakah kebenaran Rasul ini dipertikaikan? Boleh dipertikaikan? Apakah kemudahan-kemudahan yang ada belum cukup untuk menemukan manusia dengan kebenaran? Jawabnya tidak. Tidak, sudah cukup. Siapa yang mengatakan sudah cukup itu? Inilah Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, malah orang kafir sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sudah cukup. Allah yang menyatakan kebenaran Rasul ini benar, Quran itu benar. Allah yang menyaksikan. Siapa lebih tinggi persaksiannya daripada persaksian Allah? Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini benar, kebangkitan Rasul, Al-Quran ini benar, siapa lagi yang boleh menyatakan tidak benar? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi di atas kebenaran para Rasul dan kebenaran Al-Quran? Ayat ini menyatakan, Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Orang-orang kafir tidak mahu mengaku akan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu wahai Muhammad, yakni Al-Quran dan Muhammad sendiri. Al-Quran tidak dipercayai kerana mereka menuduh ciptaan Muhammad. Mereka menolak kerana mereka mengatakan Muhammad orang biasa. Yahudi menyatakan bukan keturunan Yahudi, oleh kerana itu Muhammad tidak layak menjadi Nabi. Nabi mahulah daripada orang Yahudi. Jadi siapa yang boleh mengesahkannya jika manusia berbuat begitu? Siapa lagi makhluk yang lebih tinggi daripada manusia? Siapa lagi? Makhluk yang persaksi yang lebih tinggi ialah Allah Subhanahu wa taala. Lakinillahu yashhadu, akan tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Allah menyaksikan? Allah menyaksikan
menyaksikan kebenaran ini dengan memberi kepada manusia akal, yang pertama sekali. Dan dengan akal ini manusia dapat menyuluh alam syahadah ini dari semua aspeknya, menunjukkan bahawa semuanya bergerak dengan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok yang ada, pokok-pokok diberi segala jalan untuk pokok terus hidup. Untuk pokok terus hidup, disediakan baginya tanah yang sesuai, disediakan kepadanya air, disediakan pada pokok itu sendiri ada kelayakan tabiatnya, fitrahnya menyedut air, maka dia akan dapat hidup. Kita lihat lagi pokok-pokok ada buahnya besar, badannya tidak cukup besar, lalu dia berbuah di atas bumi. Dia tak boleh nak tegak naik bergantung kepada orang, tiba-tiba nak buah besar, tak boleh. Pokok tembikai badannya kecil, buahnya besar, mestinya dia melata di atas bumi. Dia tidak boleh. Pokok kelapa badannya besar, akarnya kuat, dia boleh tinggi dan dia boleh jatuh. Disediakan kepadanya sabut, disediakan tempurung yang keras supaya dia tidak tak pecah. Begitulah setiap pokok dijadikannya sesuai untuk kesinambungan hidupnya. Apapun pokoknya, demikianlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada manusia dan jin ini, ada padanya senjata untuk hidupnya. Ada padanya senjata. Jadi kalau begitunya, jika alam lain daripada manusia ini, Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala menciptakan bahan itu layak hidup dengan apa yang ada padanya, dan dibekal oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang boleh membolehkannya hidup. Pokok yang tumbuh di padang pasir lain daripada pokok yang ditumbuh di kawasan tropika. Lain pula haiwan yang mahal makanannya, dia tidak beranak ramai. Dia mahal makanan dia. Makanan dia serigala, harimau, makanan dia mahal, dia tak beranak ramai. Tetapi yang beranak ramai ni makanan dia murah. Murah bolehlah dia nak beranak berapa ratus ekor sekali boleh, makanan dia murah. Jadi kalau begitu, lihat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan Rahman dan Rahimnya, barang-barang ini tidak boleh dipertikaikan. Jika pada alam lain daripada alam manusia ini, akal menyatakan adil semuanya itu. Apakah manusia ini diciptakan tidak adil? Tidak diberi kepadanya Rasul supaya dia ini boleh masuk surga? Tidak, diberi kepadanya Rasul, dihantarkan kepadanya akal, disediakan bahan-bahan yang mampu akal memikir terhadapnya. Ini artinya persaksian Allah. Persaksian Allah ini bi'ilmihi, dengan pengetahuannya, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan manusia mungkin mengatakan lain. Manusia boleh menyatakan, barangkali akan menyatakan durian ini pasal mengapa dia berduri, nanti jatuh ke kepala orang, mati dia. Tidak, durian ini berduri untuk keselamatan durian. Manusia jangan lalu dia pokok. Manusia seringkali yang ditimpa kayu dia mempersalahkan orang lain. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya menyaksikan perkara ini benar. Manusia akalnya terbatas, lalu dia mempersalahkan sesuatu yang benar. Keadilan Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan zalim. Keadilan Allah, sebab manusia tidak mempunyai akal fikiran yang jauh. Manusia tidak boleh berlaku adil sekalipun terhadap dirinya sendiri. Anzalahu bi'ilmihi, Allah menurunkan dengan ilmunya. Ataupun maksud Allah menurunkan dengan ilmunya ini, artinya Allah memerhatikan. Manusia diberi kepadanya Nabi, diberi kepadanya Rasul, kemudian diperhatikan. Sama ada mereka dapat menerimanya dengan baik ataupun menolaknya. Semuanya ini dalam perhitungan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tunggu masanya akan tiba, iaitu hari akhirat. Yang kedua, wal malaikatu yashhadun. Allah menjadi saksi, sudah cukup sebenarnya jika Allah menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran, atas kebenaran Nabi. Tetapi ditambah satu lagi, wal malaikatu yashhadun. Malaikat juga mempersaksikan dirinya, mempersaksikan kebenaran Quran dan kebenaran Nabi Muhammad. Malaikat. Bagaimana malaikat menyaksikan kebenaran ini? Malaikat adalah makhluk Allah, dan malaikat merupakan makhluk yang ditugas untuk memelihara, menjaga alam buana, alam laut, langit, udara, rezeki, ajal manusia, semuanya ini diserahkan kepada malaikat untuk menjaganya.
Malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga rezeki manusia. Malaikat menjaga ajal nyawa manusia. Manusia malikul maut. Ajal juga yang menjagakan bukit, bukau, angin, bintang sebagainya. Malaikat. Jadi semuanya ini dijaga oleh malaikat ini untuk ditundukkan kepada manusia. Angin boleh ditundukkan kepada manusia. Pokok-pokok, bukit-bukau semuanya ditundukkan kepada manusia. Siapa yang menjaganya? Malaikat. Allah memerintahkan malaikat supaya semua barang-barang ini tunduk kepada manusia. Jika tidak tunduk kepada manusia, manusia tidak mampu untuk hidup di sini. Nak berlawan dengan apa? Nak lawan dengan angin, tak boleh. Nak lawan dengan semuanya, manusia mesti kalah. Tenaga padanya selalu kecil. Diberi malaikat untuk bantu. Jadi semua benda-benda yang dibawa kawalan malaikat ini tunduk pada manusia. Ini menunjukkan adanya kebenaran pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran. Jadi jika ada kebenaran pada alam buana ini, penciptaan ini, apakah pada penurun Quran pada Nabi Muhammad ini tidak benar? Lain-lain semuanya sudah benar, tapi satu saja tentunya ada kesilapan. Seorang pelajar yang menduduki 10 kertas, yang lain semuanya A, tapi satu kertas tak lulus. Sedangkan dia masuk menduduki ujian sama dengan kertas-kertas lain. Ada silap. Kertas dia bertukar dengan orang lain. Kemungkinan begitu. Tapi kalaulah semuanya C semua kita katanya silap. Tak silap kalau C semua. Satu saja C, yang lain A semua. Ini silap. Makhluk lain semuanya betul. Manusia saja yang silapnya. Ini manusia silap namanya ni. Manusia ini tidak adil apabila dia membantah keterangan Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sendiri. Dia silap di sini. Sebab yang lain tak silap. Wal malaikatu yashhadun, dan malaikat juga menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah untuk menjadi saksi. Jangan minta lagi saksi. Mana dia saksi bulan bintang? Mana lagi saksi itu? Selepas daripada Allah menyaksikannya, mengapa dosanya lagi yang lain tak payah lagi lah. Satu saksi pun sudah cukup, menghabis masa saja. Habis masa, inilah dia keterangan Al-Quranul Karim untuk meyakinkan bahawa kebangkitan Nabi Muhammad adalah satu hakikat yang benar. Hakikat ini, kebenaran Nabi Muhammad ini sebagai Nabi, tinggi kedudukannya. Apabila Allah mengaku bahawa dia yang menjadi saksi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah menyaksi bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan dia. Dia sendiri yang menjadi saksi. Dia saksi terhadap dirinya sendiri. Artinya dia menjadi saksi menerusi ciptaan-ciptaan ini yang dijadikannya. Melalui penciptaannya, dia menunjukkan bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan dia. Siapa lagi yang lebih tinggi daripada persaksian Allah? Sudah tidak ada. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Dua sudah. Persaksian Allah, persaksian malaikat. Persaksian yang ketiga, orang kafir sendiri. Orang kafir sendiri menjadi saksi, dia saksi. Tapi persaksian orang kafir ini, persaksian dilihat dari sudut mengapa mereka menentang Nabi Muhammad. Mereka menentang Nabi Muhammad artinya ada sesuatu, ada sebab tertentu mereka menolak kebenaran Muhammad, kebenaran Al-Quran itu sendiri. Kaum kafir musyrikin menolak Nabi Muhammad kerana mereka bimbang apa yang ada dalam tangan mereka akan runtuh dan akan rugi. Kuasa yang ada pada mereka akan hilang. Kuasa akan bertukar daripada kuasa syirik kepada kuasa tauhid. Justru itu mereka mencari apa jua jalan untuk menolak kebenaran Nabi Muhammad. Sekalipun apabila Al-Quran mencabar dakwaan mereka itu, mereka tidak dapat menyahut cabaran yang dibuat oleh Al-Quranul Karim. Penentangan mereka kepada Nabi Muhammad artinya kebenaran Nabi Muhammad. Artinya apabila kebenaran menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad, bermakna mereka juga mempersaksikan kebenaran Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad itu tidak benar, maka kebenaran, kebatilannya akan hilang dengan begitu saja, sebab dia batil. Mengapa bayaran terlalu tinggi dipergunakan oleh Yahudi, oleh musyrikin dan oleh pihak-pihak yang bermusuh dengan Nabi Muhammad, menggunakan jalan yang terlalu sulit, bayaran yang terlalu mahal untuk menghapuskan ajaran ini, menunjukkan bahawa kebangkitan Nabi Muhammad mempunyai erti kepada kehidupan dan kepentingan mereka. Makna sekaligus
sekaligus kebenaran Nabi Muhammad dipersaksikan oleh mereka sendiri bahawa dia membawa kebenaran dan Al-Quran tidak boleh dipertikaikan. Gitu. Katanya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir wasaddu an sabilillahi, dan mereka pula menyekat daripada jalan Allah, qad dallu dalalan ba'ida, sesungguhnya mereka itu telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kafir satu dosa, menjadikan orang lain turut menjadi kafir dosa yang kedua. Dosa yang kedua, dua dosa lebih besar daripada satu dosa. Orang kafir sudah cukup untuk masuk neraka, untuk dinerakakan mereka yang kafir itu. Sebab kafir mereka mengingkari wujud Allah, mereka tidak beriman kepada hukum-hukum Allah, maka mereka itu kafir. Sudah cukup. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara, kami akan masuk neraka orang yang kufur itu. Tetapi kalau kafir dan bawa orang lain turut menjadi kafir pula, ini perkara yang kedua. Perkara yang kedua. Jadi kalau begitu, di sini dinyatakan bagaimana orang kafir saddu, dan mereka menghalang orang lain daripada mengikuti jalan Allah, yakni dua dosa. Orang ini menghalang orang lain daripada jalan Allah. Jalan Allah ialah jalan kebenaran. Jalan Allah ialah semua kebajikan merupakan jalan Allah. Semua perkara yang boleh membawa faedah kepada manusia namanya jalan Allah. Keadilan jalan Allah, kezaliman bukan jalan Allah. Apabila ada usaha-usaha untuk menyekatkan keadilan ini daripada disebarkan kepada seluruh manusia, apabila ada usaha-usaha menyekat kebajikan yang sepatutnya wujud di antara manusia pada manusia, jadi kalau begitu maknanya mereka menyekat orang lain daripada jalan Allah. Sesat satu perkara, menyesatkan orang lain satu perkara yang kedua. Ayat ini menyatakan orang yang mengingkari Nabi Muhammad, orang yang menolak Al-Quranul Karim melakukan dua dosa. Kufur saja kamu diam sudah cukup. Cukup setakat itu. Tetapi kalau mereka kufur tetapi mereka bising, mereka membawa orang lain turut menjadi kafir, kalau begitu orang ini mempunyai hukum yang lain. Murtad kita sebutnya dahulu, satu perkara yang tak perlu dibisingkan, murtad. Tetapi apabila murtad dan mereka menunjukkan bahawa mereka mampu memurtadkan orang lain, ini tidak boleh dibiarkan dalam masyarakat. Tidak boleh dibiarkan. Jadi oleh kerana itu ayat ini memperkatakan kedudukan ini, kedudukan orang yang mempunyai dua kesalahan dalam hidup mereka. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka pula menyekat orang lain, menyekat daripada jalan Allah. Jalan Allah, mereka halang orang lain daripada mengikuti jalan Allah. Dia sudah sesat tapi menyesatkan orang lain. Qad dallu dalalan ba'ida, sesungguhnya mereka sesat dengan dalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Sesat dekat barangkali boleh diselamatkan sebab dia tidak jauh. Seorang yang melakukan satu kesalahan tapi satu kesalahan boleh diselamatkan dengan mudah. Seorang yang sesat di padang pasir boleh jadi sesat saja. Dia ada bekalan, dia ada makanan, dia ada air, kenderaan dia boleh digunakan. Sesat di padang pasir, boleh bertemu, boleh balik. Tapi kalau sesat di padang pasir, bekalan habis, kereta pula rosak, air pun tak ada, mati orang ni. Mati dia sebab dia tidak satu. Dia menimpa-nimpa bala ke atasnya. Jadi kalau begitu sesat yang jauh ini, jauh yakni untuk kembali kepada kebenaran, jalannya berliku-liku. Kena ada pemandu dulu, kena baiki motorkar dulu, kena cari makanan dulu, barulah boleh bergerak. Kalau begitu mati dah orang ni. Mati dah dia. Mengapa? Ba'idah, jauh. Jadi kalau begitunya kesesatan ini dibagi dua lah di sini. Ada kesesatan dekat. Barang siapa yang telah melalui kesalahan, baliklah secepat. Balik segera. Bima-bima takut jauh. Nanti pulangnya jauh, jalannya berliku-liku, takkan sampai kita. Takkan pulang lagi. Apakah kesesatan yang dimaksudkan di sini? Kesesatan yang dimaksudkan ini, segala maksiat, segala dosa semuanya ini tanda bahawa dia telah sesat. Sebab dia telah melakukan kesalahan, dosa. Jadi untuk balik kepada jalan namanya taubat. Bersihkan diri segera. Balik segera kepada jalan Allah. Orang ini akan selamat. Orang ini tidak akan mati. Bila mati sukar sebenarnya untuk dihidupkan semula. Sebab kesalahan itu bukan satu, kesalahan dua, tiga. Kesalahan dua pun sudah cukup untuk dianggap sebagai jauh. Demikianlah ayat ini menekankan soal iman dan soal akidah. Akidah kepada Allah,
mestilah betul, akidah kepada Nabi mesti betul, akidah kepada Al-Quran mesti betul. Dan ini yang menjadi punca kepada ahli kitab hari ini, musuh-musuh Islam. Mereka sesat kerana mereka tidak dapat mempergunakan akal untuk mencari kebenaran, dan mereka sudah jauh, kesesatan mereka sudah berliku-liku dan bercampur pula dengan masalah-masalah yang lain. Jadi itulah masalah yang ada pada manusia. Dan juga dinyatakan dalam ayat ini bahawa kebenaran Nabi Muhammad itu adalah kebenaran yang telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Seterusnya, innal ladzina kafaru wa zalamu wallahu